Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Raja Muhammad Azan bin Raja Abdullah, merupakan pelajar yang memegang kad matrik bernombor D2018-208-6136. Dan dalam video ini, saya akan membuat lisensi terhadap sebuah buku yang ditulis oleh Kamarul Afendi bin Hamimi dan juga Ishak Saad. Dan judul buku yang dipilih adalah Kaum Muda di Tanah Melayu tahun 1906 sehingga 1957. Buku ini diterbitkan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris, manakala atur huruf dan grafik pula dilakukan oleh pejabat karang mengarang. Buku ini telah dicetak oleh Mira Cetak Sendirian Berhad, dan buku ini boleh didapati dengan harga serendah RM45 untuk senaskah. Baiklah, jika dilihat pada muka depan buku ini hanya menggunakan dua warna, iaitu warna kuning keemasan dan juga warna coklat, serta dimasukkan unsur-unsur gambar dan visual, iaitu gambar tokoh-tokoh kaum muda dan juga gambar peta tanah Melayu. Penggunaan gambar tokoh pada muka hadapan ini dapat menimbulkan rasa ingin tahu dalam kalangan pembaca tentang siapakah mereka dan apakah peranan mereka di tanah Melayu. Manakala bagi penggunaan peta pula dapat menjelaskan bahawa penulisan ini memberikan fokus terhadap gerakan kaum muda yang berlaku di tanah Melayu dan bukannya Malaysia. Hal ini adalah kerana tanah Melayu hanya dikenali sebagai Malaysia setelah berlakunya pergabungan tanah Melayu dengan Singapura serta Sabah dan Sarawak. Baiklah, bagi bahagian belakang buku ini pula telah dimuatkan sedikit sinopsis berkaitan sedikit info berkaitan dengan penulis. Buku ini boleh dikatakan sebagai agak tebal, di mana ianya mengandungi sebanyak 362 halaman bercetak. Baik, dari segi kandungan pula dapat dilihat bahawa penulisan buku ini telah dipecahkan kepada 6 bab. Secara ringkasnya, kaum muda ni menggerakkan kesedaran kemerdekaan kepada masyarakat Melayu bermula dengan gerakan Islah dan Tajdid, yang mana tujuannya adalah untuk membaiki dan membawa perubahan kepada masyarakat agar kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Namun, perjuangan kaum muda ni bukan sahaja bertujuan untuk mengislahkan orang Melayu, malah juga bertujuan untuk menyuntik semangat kesedaran kemerdekaan kepada orang Melayu. Dalam buku ini, penulis telah menyatakan bahawa terdapat dua gelombang perjuangan kaum muda, di mana gelombang pertama berlaku sekitar tahun 1900 sehingga 1930, yang mana perjuangan pada gelombang pertama ni lebih bercorak untuk memupuk kesedaran dalam menghayati ajaran agama Islam. Namun, ini tidak bermakna kaum muda tidak menyentuh langsung persoalan politik, ekonomi dan sosial orang Melayu. Cumanya mereka pada perjuangan pertama ni lebih memberikan pemberatan kepada persoalan seperti hukum hakam dalam beribadah. Manakala perjuangan kaum muda pada gelombang kedua pula lebih kepada kesedaran politik, walaupun implikasi-implikasi politik ni sudah dapat dikesan sekitar tahun 1920-an lagi, sewaktu kaum muda ni menuntut di luar negara. Pelbagai kaedah digunakan oleh kaum muda di tanah Melayu untuk menggerakkan kesedaran kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu. Antaranya adalah melalui penubuhan madrasah, penerbitan akhbar dan juga penulisan buku. Selain itu, penulis turut menyatakan bahawa terdapat dua faktor, iaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran yang membawa kepada berlakunya kemunculan dan perkembangan kaum muda. Walau bagaimanapun, faktor dalaman dan faktor luaran ini berkait rapat dengan proses penuntutan ilmu orang-orang Melayu ke luar negara. Dalam buku ini telah diceritakan bahawa pada abad 20 terdapat ramai golongan muda yang melanjutkan pembelajaran di luar negara seperti di Mesir, India, Indonesia dan sebagainya. Semasa berada dalam proses penuntutan ilmu ni, mereka telah diberikan pendedahan
tentang idea perjuangan untuk membebaskan tanah air daripada penjajah. Hasil daripada hal tersebut, setelah kembalinya mereka ke tanah air, mereka telah menyebarkan idea tersebut kepada masyarakat di tanah air. Selain itu, penulis juga turut memberikan penekanan kepada tokoh-tokoh kaum muda, yang mana dalam buku ini memberikan tumpuan kepada 6 orang tokoh kaum muda yang terdiri daripada Said Sheikh Al-Hadi, Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin, Sheikh Abu Bakar Al-Ash'ari, Dr. Burhanuddin, Maulana Abdullah Awang, Zainal Abidin dan juga Ustaz Abu Bakar Al-Bakir. Selain itu, penulis juga turut membincangkan berkenaan pendekatan yang digunakan oleh kaum muda. Antara pendekatan yang digunakan oleh kaum muda adalah melalui medan dakwah. Dakwah yang disampaikan adalah melalui kuliah-kuliah dengan tujuan untuk menyebarkan kesedaran kepada masyarakat kaum Melayu bersama ada di surau, masjid ataupun di rumah yang berlaku secara tidak formal. Kaum muda juga menimbulkan kesedaran rakyat melalui penerbitan majalah, akhbar dan juga buku-buku. Penyebaran melalui penulisan ini merupakan kaedah awal untuk menyedarkan masyarakat supaya terus bangkit bersemangat menuntut kemerdekaan. Walau bagaimanapun, perjuangan kaum muda di tanah Melayu mendapat pelbagai reaksi dari masyarakat, di mana wujudnya reaksi menyokong dan tidak menyokong. Dalam buku ini juga penulis telah memberikan beberapa contoh tentang reaksi masyarakat yang tidak menyokong, yang mana berlaku di beberapa negeri seperti Kota Baru, Kelantan, Selangor dan juga Perlis. Reaksi yang berbeza ni wujud di negeri Kelantan apabila putera raja negeri tersebut bertanya akan hukum membela anjing dan hukum terkena air liur. Dan menurut jawapan kaum muda, telah memberikan jawapan bahawa diperbolehkan untuk membela anjing dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, dan sekiranya terkena air liur anjing maka perlu dibasuh dengan 7 kali basuhan termasuk air tanah. Jawapan tersebut telah mendapat tentangan daripada kaum muda yang mempunyai pendapat yang berbeza. Selain itu, reaksi menyokong dan tidak menyokong juga turut berlaku di negeri-negeri lain seperti di negeri Perak, di mana masyarakat berbelah bahagi untuk menerima atau menolak aliran yang dibawa oleh kaum muda di negeri tersebut. Kaum muda memberikan perhatian berkaitan dengan pembaharuan dalam bidang pendidikan dan pembangunan pemikiran masyarakat setempat. Namun wujud dua reaksi yang berbeza, di mana ada reaksi yang menyokong dan reaksi yang tidak menyokong berkaitan dengan pendidikan madrasah. Namun dari segi pembangunan pula mendapat tentangan. Perbezaan pendapat dalam kalangan kaum muda dan kaum tua di negeri Perak hanyalah untuk mendapatkan pengiktirafan daripada masyarakat bawahan sahaja. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa wujudnya reaksi yang berbeza dalam kalangan masyarakat Melayu terhadap perjuangan kaum muda. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua, terutamanya kepada pensyarah bagi kursus ini, Dr. Nur Farakana binti Muhammad Rusli serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Nama saya Muhammad Syaridan bin Julian, memegang nomor matriks D2018-2085164 dan merupakan pelajar semester 6, bermejakan sejarah dan bermainakan bahasa Melayu. Untuk video pada hari ini, saya akan menerangkan tentang kekuatan dan kelemahan buku kaum muda di tanah Melayu pada tahun 1906 sehinggalah tahun 1957. Untuk pengetahuan saudara-saudari juga, buku ini juga telah ditulis oleh dua pensyarah daripada Jabatan Sejarah Universiti Pendidikan Sultan Idris, iaitu Dr. Kamarul Afendi bin Hamimi dan juga Profesor Dr. Haji Ishak bin Saad. Jadi untuk resensi buku pada hari ini saya akan menerangkan hanya fokus kepada kekuatan, kelemahan dan juga kesimpulan bagi keseluruhan buku ini. Jadi mari kita saksikan di video yang seterusnya.
Setiap penghasilan sesebuah karya pasti akan memiliki kekuatan dan kelemahannya yang tersendiri. Begitu juga dengan buku. Buku Kaum Muda di Tanah Melayu tahun 1906 hingga 1957 ini mempunyai beberapa kekuatan yang telah saya kenal pasti. Antaranya ialah buku ini menggunakan bahasa yang mudah. Penggunaan bahasa yang mudah ini telah membantu para pembaca supaya lebih senang untuk memahami kandungan yang ingin disampaikan oleh si sang penulis. Malah, pemberengganan, jadual dan bab yang disusun secara teratur memudahkan lagi para pembaca untuk memahami kronologi yang berlaku dari permulaan sehinggalah pengakhiran buku ini. Buku ini juga sesuai dibaca oleh semua peringkat golongan, terutamanya seperti saya, pelajar universiti, pecinta ilmu sejarah, agama, dan pencipta gerakan Islam. Menyentuh berkenaan dengan kandungan, buku Kaum Muda di Tanah Melayu ini cuba memaparkan sejarah perjuangan yang dilakukan oleh golongan kaum muda dalam memperbaiki kelemahan dalam pengamalan agama Islam pada masa dahulu. Jika kita bandingkan dengan buku-buku yang pernah menyebut pasal kaum muda sebelum ini, didapati sebenarnya terdapat lompang yang ditinggalkan oleh pengkaji lampau tentang tajuk kaum muda ini. Kajian lampau yang dilakukan, terutamanya pengkaji tempatan, lebih terarah kepada persoalan yang berkaitan dengan perbezaan pandangan antara kaum muda ini dan juga kaum tua. Konflik-konflik yang berkisar kepada persoalan agama semata-mata. Namun, berdasarkan kajian semasa, didapati terdapat perjuangan lebih yang dilakukan oleh golongan muda, iaitu perjuangan yang mencakupi aspek politik, aspek ekonomi dan juga aspek sosial untuk mengubah anjakan paradigma orang Melayu supaya lebih maju dalam bidang berkenaan. Justru ilmu yang ada dalam buku ini dapat mengisi lompang maklumat tersebut untuk dipaparkan kepada khalayak umum, terutamanya kepada generasi-generasi muda tentang perjuangan kaum muda ini, termasuk perjuangan mereka sebagai penggerak kepada kesedaran kemerdekaan di Tanah Melayu. Selain itu juga kita melihat bahawa buku ini telah membantu menambah pengetahuan masyarakat atau pembaca. Hal ini demikian kerana melalui buku ini kita mengetahui dan terungkapnya persoalan tentang pendidikan yang diperoleh oleh kaum muda ini. Jadi, menurut buku ini menunjukkan bahawa golongan kaum muda ini tidak hanya mendapat pendidikan di luar negara, tetapi sebenarnya kaum muda ini juga merupakan golongan-golongan yang mendapatkan pendidikan kebangsaan dan juga aliran Inggeris, seperti mana tokoh yang terkenal iaitu Za'ba dan juga Ustaz Abu Bakar Al-Bakir. Jadi inilah kekuatan buku ini yang mana hendak ditonjolkan, bukanlah persoalan yang berkisar kepada semata-mata kepada konflik kaum muda dan kaum tua sahaja. Dalam buku ini kita diketengahkan peranan yang dimainkan oleh kaum muda untuk mengubah minda masyarakat kita, terutamanya masyarakat Melayu, supaya kembali kepada ajaran agama dan juga bangun dalam pelbagai aspek termasuk politik, ekonomi dan sosial. Selain kekuatan, terdapat juga kelemahan yang dapat dikenal pasti oleh saya. Antaranya ialah berkaitan dengan penggunaan perkataan al-iman dan al-iman ini dan beberapa lagi perkataan lain. Jika diperhatikan, terdapat dua gaya penulisan yang berbeza bagi kedua-dua perkataan tersebut. Yang ada yang menggunakan huruf besar dan ada yang menggunakan huruf kecil. Oleh gaya penulisan ini sedikit sebanyak telah menimbulkan kekeliruan dalam diri pembaca berkaitan dengan yang manakah ejaan atau gaya penulisannya yang sebenar. Namun ini bukanlah kelemahan yang besar sehingga menjejaskan pemahaman pembaca terhadap isi yang ingin disampaikan oleh penulis. Kelemahan yang berikutnya yang dapat disedari oleh pembaca di mana di dalam buku ini tidak dimuatkan bahagian glosari,
Kebiasaannya setiap karya memasukkan bahagian glosari yang mana bahagian ini memainkan peranan penting untuk menerangkan berkaitan perkataan-perkataan yang berkemungkinan sukar untuk difahami oleh segelintir pembaca yang tidak menuturkan bahasa kebangsaan sepenuhnya. Untuk kesimpulan bagi keseluruhan resensi buku Kaum Muda di Tanah Melayu pada tahun 1906 hingga tahun 1957 ini, saya mendapati bahawa buku ini sangat sesuai untuk dibaca oleh masyarakat tanah air agar mereka dapat mengetahui tentang pahit getir perjuangan yang dilakukan oleh kaum muda ini dalam usaha mereka untuk mengembalikan masyarakat terdahulu kepada ajaran Islam yang sebenar sehingga berlakunya konflik di antara kaum muda ini dan juga kaum tua ini. Konflik yang berlaku di antara kedua-dua kaum ini telah membawa kepada berlakunya beberapa pertuduhan ke atas kaum muda oleh kaum tua sehingga kan pihak polis juga terpaksa ikut terlibat untuk melakukan siasatan atas pertuduhan kaum tua yang mengatakan gerakan kaum muda ini didalangi oleh Parti Komunis Malaya dan beberapa lagi cabaran yang mereka terpaksa hadapi dalam perjuangan untuk menyedarkan masyarakat tentang menuntut kemerdekaan tanah air kita. Setakat itu sahajalah video kami pada hari ini tentang resensi buku Kaum Muda di Tanah Melayu pada tahun 1906 sehinggalah tahun 1957. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan sekian terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.